Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rahim bin Daud, Mudir Mahad Sinar Tahfiz dan Kefahaman Al-Quran Syifa, Al-Fadilah Al-Ustazah Siti Umirah binti Abdullah, Naibul Mudirah Mahad Sinar Tahfiz dan Kefahaman Al-Quran Syifa, wa asatizah wa tulab jami'an. Yang dimuliakan Ustaz Rahim, Ustaz Haji Abdul Rahim bin Daud, Mudir Mahad Sinar Tahfiz dan Kefahaman Al-Quran, Al-Fadilah Ustazah Siti Umirah binti Abdullah, Timbalan Mudir Mahad Sinar Tahfiz dan Kefahaman Al-Quran, dan barisan asatizah serta sekawan perjuangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu bi firqah as-sawa'i as-sabil sanuqaddimu at-tansir al-qissah al-mashhura al-ajibah. Sahabatil jalilatil muazzin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Bilal bin Rabah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kumpulan Sawa'i as-Sabil, kami akan mempersembahkan sebuah lakonan berkenaan kisah yang masyhur dan takjub sahabat mulia muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersembahkan lakonan kami. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Islam yang pertama, sahabat pengasih dan penyayangan bagi susah dan senang. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Islam yang pertama, walau asing di dunia bukan jadi Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Islam yang pertama, melakukan azan memanggil seluruh umat tunaikan solat. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Islam yang pertama, melakukan ketika susah dan senang. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Islam yang pertama, walau asing di dunia mulia dan jadi syurga. Muazzin Rasulullah. Kisah ini dihasilkan oleh sebahagian ahli hadis. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu bagi Sayyidina Bilal untuk terus menetap di bumi Madinah kerana suasana di sana mengingatkannya ketika masih bersama Rasulullah. Maka berpindahlah beliau ke Syam, itu penuh berkah yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bernikah di sana. Pada suatu malam, setelah sekian lama beliau menetap di Syam, beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ditegur oleh baginda. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, kemanakah kerinduanmu kepadaku? Sudah lama kamu tidak menziarahiku. Maka terjagalah Sayyidina Bilal dan tidur dalam keadaan menangis sambil dilihat istrinya. Lalu beliau bergegas bersiap untuk menuju ke bumi mulia Madinah Al-Munawwarah dan menziarahi makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setibanya Sayyidina Bilal di makamnya Rasulullah, beliau bernangis tidak tertahan kerinduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sambil mengusap wajahnya di sisi makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datang beberapa penduduk Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar dan berdiri sekelilingnya lalu bertanya kepada Sayyidina Bilal. Assalamualaikum ya Bilal. Waalaikumsalam. Sudah lama engkau tidak azan kepada kami. Bolehkah engkau azan seperti mana engkau azan sebelum kewafatan Nabi? Lalu beliau menjawab, Maafkan aku wahai sahabat Rasulullah. Sungguhnya aku tak mampu lagi untuk menggunakan azan. Kebiasaannya selepas saja aku menggunakan azan, aku akan mengetuk rumah baginda sambil berkata, As-salat ya Rasulullah. Lalu bagaimana aku akan melakukannya dalam keadaan yang sekarang ini? kemudian datang kepadanya Sayyidina Hasan dan Husain, masing-masing ketika itu berusia dalam 8 atau 7 tahun. Lalu dipeluk oleh Sayyidina Bilal dalam keadaan menangis kerana mencium aroma datuknya mereka sambil berkata, Selamat datang di rumah baginda. Allah, ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan pun berkata, Bolehkah engkau azankan untuk kami? Sayyidina Bilal menjawab, Bagaimana aku akan berkata kepada datuk kamu sekiranya aku menolak permintaan kamu berdua? maka Sayyidina Bilal pun naik ke tempat dahulu yang biasa melakukan azan pada zaman hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka bergegarlah bumi Madinah seketika dengan suara Sayyidina Bilal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memergilah penduduk Madinah ketika itu di masyarakat Al-Islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Keluarlah semua lelaki dari rumah-rumah dan tempat pekerjaan mereka. Ashhadu an la ilaha illallah. Keluarlah semua wanita dari rumah dan tempat pekerjaan mereka. Ashhadu anna Muhammadar Rasul. Rasulullah hidup balik ke? Weh, Rasulullah hidup balik. Ayat tangisan beliau disambut oleh tangisan penduduk bumi Madinah yang tidak mampu menahan dan hidup kepada Rasulullah. Tangisan yang berpunca dari kerinduan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan bersama kekasih Allah yang merupakan seorang pemimpin yang terjaga. Dan perawi yang menceritakan kisah ini mengatakan setelah wafatnya Rasulullah, kota Madinah tidak pernah mengalami tangisan yang lebih dahsyat daripada hari ketika Sayyidina Bilal melakukan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh besarnya kerinduan para sahabat terhadap Nabi Muhammad, yang mana tanpa baginda kita tak akan mengenal azan maupun salat. Tidak pula mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tidaklah sempurna iman seseorang itu sehinggalah Rasulullah itu lebih dicintai dari diri kita sendiri. Kami akhiri sikit salapan kami ini dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar mengasihi Allah, maka ikutilah lagu nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Surah Al-Imran ayat 31. Itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi